Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Muslimin muslimat dan tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung semula kuliah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sampai saya tanda ni banyak tapi tak tulis nama tempat, tak tahu mana. Masa saya Islam sesuai dengan fitrah manusia. Lebih. Kalau lebih tu wabtari kot, firman Allah itu ada dua tanda. Okey, silakan. Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan di akhirat adalah tuntutan ilahi secara mutlak. Jadi dalam ajaran Islam, kita beramal dengan amal Islam, kita bekerja untuk kepentingan dunia dan akhirat. Sebab tu Nabi bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tanaman akhirat. Jadi kebiasaannya kalau kita tanam pokok, kita tanam padi, kita nak hasil yang elok. Kalau padi yang elok, kalau buah-buahan, buah yang elok. Jadi kita nak padi yang elok, buah yang elok, kita kena siram dengan air. Kita kena letakkan baja. Setiap hari kena pergi tengok pagi dan petang. Barulah pokok yang kita tanam akan naik subur dan akan membuahkan hasil yang elok, buah yang banyak. Jadi akhirat pun begitulah. Kalau kita nak pahala yang banyak di akhirat, ganjaran yang besar di akhirat, syurga yang tinggi, yang luas, yang mewah, bilik-bilik yang standard dalam syurga, maka kita di dunia ini kena berbanyak amalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang banyak amalan, hati dia berasa seronok, berasa gembira, berasa ingin nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, nafsu yang bebas daripada syirik kepada Allah, nafsu yang bersih daripada riya dan sum'ah dan ujub dan sebagainya, nafsu yang banyak amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nafsu inilah irji'i, kata Allah, kembalilah kepada aku. Allah Ta'ala meminta apabila nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang banyak amalan soleh kepada Allah, Allah Ta'ala minta untuk kembalikan kepada Allah dengan segera, untuk dibalas dengan ganjaran di akhirat. Ila rabbika, kepada Tuhan kamu, radiyatan, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-hamba aku, para nabi, para rasul, awliya illah, solehin, dan sebagainya.
wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga aku, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia, kita kena tarbiyah diri kita. Kita tarbiyah diri kita supaya sampai kepada nafsu mutmainnah, nafsu yang Allah Ta'ala redha. Nafsu ni dia ada 3. Ada nafsu lawamah, nafsu lawamah, nafsu ammarah, nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah, nafsu yang bersifat binatang, bersifat kebinatangan, yang mana ada pada manusia, ada kepada manusia nafsu lawamah. Apabila manusia tu tak belajar, tak mengaji, dia mai ke dunia ni untuk berseronok, seperti mana orang bukan Islam, seolah dia tidak ada tanggungjawab. Dia tak tahu dia mai ke dunia ni untuk apa, buat apa, ke mana, tak tahu matlamat. Sebab apa? Sebab dia tak belajar, tak mengaji. Tak kenal surau, tak kenal masjid. Waktu anak nak menikah, baru kenal surau, kenal masjid. Waktu anak nak masuk sekolah, nak masuk universiti, nak baca Yasin, baru kenal surau. Bukan tentulah orang lain. Dia kenal surau, kenal masjid pada masa-masa yang tertentu saja. Masa dia tak terdesak, tak memaksa, dia tak kenal. Masa dia nak guna, dia jumpa. Masa dia tak guna, jumpa orang pun tak kenal. Jumpa tu imam pun tak kenal. Contoh, anak nak menikah, baru kenal tak imam. Lepas menikah, jumpa tak kenal dah. Aku biar macam ni. Ada manusia macam ni, tuan-tuan tak tahu. Waktu nak menikah, rumah tu imam cari jumpa cari. Habis menikah, jumpa pun tak kenal, tak mahu tengok muka. Geram kita pun. Bukan tempat tuan-tuan tu, belah saya ni. Ada. Bukan semua manusia sama. Ada macam-macam PL. Dia takut apa? Tak payah takut. Jadi nafsu lawamah, nafsu yang bersifat kebinatangan. Ada pada manusia nafsu lawamah, nafsu bersifat kebinatangan, yang mana dia mai ke dunia ni, dia nak kira makan. Lepas subuh makan, pukul 10 makan, pukul 2 makan, lepas asar makan, lepas maghrib makan, sehari pun makan, ke-12 makan. Dia mati dengan sebab banyak makan. Manusia ni dia mati sebab banyak makan. Apabila dia banyak makan, dia mengantuk. Apabila mengantuk, dia tak boleh beribadat kepada Allah. Jadi nafsu lawamah, nafsu bisa bersifat kebinatangan. Nafsu yang macam mana? Dia suka makan, dia suka minum, dia suka tidur, dia suka jima. Cuba tengok binatang. Binatang tak apa, dia tak ada akal. Nafsu. Kita letak rumput kat dia, lembu, kita letak rumput. Lagi mana ada rumput tu, dia dengar hampir habis. Sebab dia tak ada kerja lain. Dia bukan kerja macam kita nak pergi cari makan lah apa tak. Kita cari makan kat dia. Apabila kenyang, dia tidur. Apabila kenyang, dia cari hak tina. Jadi manusia ni, apabila dia makan banyak, dia lebih-lebih lagi makan daging. Apabila orang tu dia makan banyak, dia makan daging banyak, panas. Apabila panas, dia nak pergi cari daging. Tuan faham? Tak faham? Tak faham sudah. Faham tak? Sebab tu tak boleh sangat makan daging, sebab dia panas. Banyak makan daging, dia panas. Sehari dia pergi cari daging yang kedua. Tu bahaya. Hak faham tu dia faham. Kalau hak tak faham, tanya hak faham ni. Sebab tu nafsu ni tak boleh lah. Nafsu yang macam ni, dia akan menyesal di akhirat besok.
Sebab apa? Sebab dia tak sempat buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia mai ke dunia ni, dia tak tahu peranan. Kita mai ke dunia ni sebagai khalifah. Kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, inni litaukid. Nah, ini sesungguhnya aku, kata Allah. Kan? Kata Allah, aku jadikan manusia di atas muka bumi ni sebagai khalifah, sebagai khalifah memimpin manusia. Kita dalam rumah tangga, kita khalifah kepada isteri kita, kepada anak kita. Sebelum kita menjadi khalifah kepada orang luar, kepada negeri, negara, kita khalifah dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga kita pun tak selesai, bermasalah, tiba-tiba kita nak jadi khalifah di luar rumah tangga, menjadi khalifah kepada orang ramai, tak selesai masalah. Rumah tangga kita tunggal langgar, kan, tak selesai masalah. Nak jadi khalifah kepada orang, nak pimpin orang, pimpin anak isteri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita. Ibda binafsik, kata Nabi. Mula dengan diri kita, kan. Qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kita, nara, daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pastikan anak isteri kita tutup aurat. Nah, kita pastikan anak isteri kita melaksanakan perintah Allah sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruhlah keluarga kamu, iaitu keluarga kita lah, bis-salati, sembahyang. Kan? Wastabir 'alaiha. Kata Allah, sabar dalam kita menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan perintah Allah. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tak minta rezeki. Nahnu narzuquk, dan kata Allah, kamilah yang memberi rezeki. Kan? Jadi Allah Ta'ala tak minta kepada kita tentang rezeki. Yang Allah Ta'ala minta kepada kita, laksanakan salat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah SAW apabila dia sakit, wafat, ketika sakaratul maut, dia panggil Fatimah. Dia kata, wahai anakku Fatimah, as-salata, 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 wa ma malakat aymanukum. Yakni peliharalah sembahyang, peliharalah sembahyang, peliharalah sembahyang, dan mereka-mereka yang berada di bawah taungan kamu, iaitu isteri dan anak-anak kita. Jadi di akhirat besok, Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tanya siapa? Dia akan tanya suami dulu, kita lelaki sebagai khalifah. Sebab tu khalifah ni di kanan lelaki, nak jadi pemimpin, nak jadi imam sembahyang, nak jadi apa-apa pun mestilah lelaki. Syarat dia mesti lelaki. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya kan? Tapi hari ini kita melihat, apabila orang lelaki kurang di segi ilmu, maka wanita telah mengambil tempat lelaki sebagai ketua di jabatan-jabatan. Tapi dalam melantikkan pemimpin, mestilah di kalangan lelaki. Sebab apa lelaki? Sebab lelaki ini dia orang yang banyak sabar. Apabila mai apa-apa masalah, dia tak cepat gelabah, dia tak panik, dia banyak sabar. Sebab itulah kuasa tolak itu Allah Ta'ala beri kepada kaum lelaki. Apabila berlaku beretakan rumah tangga, lelaki ni susah nak menjatuhkan talak. Dia fikir panjang. Sebab apa? Dia fikir anak dia, tambah anak ramai pula, kan? Yang si perempuan, dia tak fikir apa dah, dia tenggelam punca, dia kau nak minta, kan? Dia nak minta, kan? Tak bau syurga, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang lelaki tu dia banyak sabar. Dia tak mudah untuk nak mentolakkan isteri dia. Tetapi kalau si perempuan, kalaulah kuasa tolak ini, kuasa mencerai ini diberikan kepada mereka, apa yang akan terjadi? Tuan-tuan balik rumah lewat pukul 1 pagi,
Kan? Tiap-tiap malam kena cerai dengan si isteri. Balik lewat cerai. Balik lewat cerai. Lewat cerai. Kalaulah kuasa tolak itu ada kepada perempuan, dia akan tolak suami dia sehari 3 kali, sehari 4 kali. Balik lewat cerai. Jenuh kan? Sebab itulah kuasa tolak ni diberi kepada lelaki. Sebab apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin kepada kaum perempuan. Apabila sebut lelaki, perempuan termasuk sekali lah. Talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Perempuan dia masuk sekali lah. Tagliban dia masuk sekali. Biasa dijumpa dalam hadis-hadis disebut muslimin saja. Muslimat masuk sekali lah. Sebut lelaki, automatik perempuan masuk sekali. Jadi orang pun jangan berasa lah, kami tak sebut pun. Tak sebut dah tu pun. Ada hunna libasul lakum. Lelaki pakaian perempuan, pakaian perempuan pakaian lelaki. Dia kena seimbang. Ada lelaki, ada perempuan. Ada perempuan, ada lelaki. Kalau kehidupan ni dia akan menjadi sejahtera, aman, damai. Tujuan orang berkahwin untuk melahirkan rumah tangga yang harmoni, tenang, aman, damai. Orang yang besar kahwin, tiba-tiba berlaku perceraian. Si lelaki ni dia tak boleh hidup seorang. Dia akan rusing, dia panik, dia tak tahu nak buat apa. Tambah ada anak pula, kan? Sebab itulah kita kena berusaha jangan berlaku penceraian. Apabila berlaku penceraian, anak-anak menjadi mangsa lah. Kesian kepada ada anak. Itu nafsu, apa nama tadi? Nafsu lawamah. Kita tak mau kita ada nafsu lawamah, nafsu yang bersifat kebinatangan. Makan juga, tapi jangan makan banyak. Kita kena kontrol nafsu kita. Sulusul ta'ami wa sulusul syarabi wa sulusul anfus. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Tu Nabi ajar. Kalau kita makan pun makan jumlah yang sedikit. Kita kena ingat kita makan hanya menguatkan ibadat. Bukan kita makan untuk nak berseronok, untuk bersedap. Jadi tak ada pahala lah. Kalau kita makan, kita pasti kita makan tu kita niat, aku makan ni untuk taat kepada Allah. Bangun di tengah malam untuk bertahajud kepada Allah SWT. Jadi kita mendapat pahala. Allah tak boleh bagi pahala sebab kita benda yang ada, kalau kita niat taat kepada Allah, dia jadi ibadat. Yang kedua, nafsul amarah. Innan nafsala amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah ni dia suka menyuruh ke arah benda-benda yang tak baik. Nafsu amarah, nafsu syaitan. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Itu syaitan. Sebab tu apabila kita marah, la taghdab faradda miraran. Nabi kata jangan kamu marah. Faradda miraran. Nabi ulang beberapa kali, jangan marah. Sebab apabila kita marah, kita nak bagi reda marah, kita kena berwudu, ambil wudu. Sebab ayak ni dia kena padan dengan api. Iblis khuliqa min nar, dicipta daripada api. Kita ambil wudu, dia terpadam. Kalau tak ada ayak, kita duduk. Marah sangat, duduk. Melentang, tidak. InsyaAllah hilang kemarahan tu. Awaluhul ghadab wa akhiruhun nadam. Awal-awal manusia ni marah, akhir dia akan menyesal. Masa bertengkar dia tak fikir, lepas tu dia jatuh, baru dia fikir menyesal. Ada satu hamba Allah berlaku di masa Covid. Masa Covid ni dia kerja tak ada, pendapatan tak ada. Suami isteri ni berkelahi. Dia berkelahi dah habis. Lalah si suami ni dia jatuh talak kepada isteri dia. Apabila dia jatuh talak kepada isteri dia, dia nak rujuk. Dia nak rujuk masa Covid, mahkamah syariah tutup, jabat agama tutup. Dia nak pergi jumpa siapa dah?
Dia pergi jumpa tu imam. Itu masalah. Dia pergi jumpa tu imam, mula si perempuan main rumah. Dia kata, imam, saya ni tak mau dah kat lelaki saya ni, tak suruh pujuk dah, tak mau dah. Tengok muka pun tak mau dah, meluak dia kata. Tak tanggungjawab lah apa semua kan. Tak apalah, balik fikir dulu, jangan tu gesa-gesa. Dia tak mau dah. Tak apalah, tak mau. Nasihat semua. Lepas tu lelaki main pula. Dia main pula, dia kata dia tak ada masalah kan. Jadi dia jatuh tolak tu, dia menyesal lah kan. Lepas tu dia nak balik semula lah. Nak balik semula. Yang perempuan ni dia tak mau dah. Dia tak mau. Dia balik fikir. Tak ada 24 jam dia main pula rumah. Dia main pula rumah, duduk pagi esok dia main. Dia kata, Timan, saya nak balik lah kat suami saya ni apa. Orang itu tak mau. Ni mau pula. Tak ada 24 jam. Tak ada masuk hari esok. Malam tu main pula. Tak boleh, dia kata nak kena balik. Sebab tu jangan duk gopoh-gopoh sangat. Makan lagi minyak. Itu nafsu amarah. Nafsu amarah, nafsu syaitan sentiasa menyuruh kita ke arah benda-benda yang tak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal, bekerja adalah tuntutan ilahi secara mutlak. Kita beramal dunia, kita bekerja cari makan. Tujuan apa kita bekerja? Sebagai seorang suami, dia bekerja. Tak kira lah dia kerja apa, nelayan ke, cikgu ke apa. Tujuan dia bekerja untuk mendapat wang. Mendapat wang untuk siapa? Untuk anak dan isteri dia. Dia mendapat banyak pahala. Kan? Sedekah yang paling afdal, yang paling mulia, sedekah kepada anak isteri kita. Bukan kepada orang yang jauh-jauh pula. Kan? Sedekah kepada isteri kita, hatta kita suap makanan dalam mulut isteri kita pun, itu dikira sebagai sedekah yang paling mulia. Setengah orang apabila dia dapat wang, dia dapat gaji, dia susah sangat nak bagi kepada isteri, kepada anak. Dia banyak menggunakan untuk kepentingan dia sendiri. Dia tukar kereta baru, dia tukar sport rim baru. Ada setengah, cat ni tak elok, picat baru pula. Tak ada, dia pakai 2-3 tahun, tukar kereta baru pula. Yang anak isteri dia susah nak makan, tak ada baju pun setahun sekali beli raya. Jadi tak boleh salah. Kalau jadi apa-apa kepada anak isteri kita, kita akan menyesal. Mati ke aksiden, Allah, aku dulu tak bagilah makan cukup-cukup, bagi kehidupan yang sebaik untuk mereka. Main berlaku benda kemalangan, baru kita menyesal. Tak ada, sudah ada. Sebab itulah Hindun isteri kepada Abu Sufyan. Ini selepas Islam. Dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, suami aku ni rajulun syahihun, seorang lelaki yang kedekut. Seorang lelaki yang kedekut, bakhil lah. Kemudian adakah aku boleh mengambil harta suami aku apabila suami aku ni terkenal dengan seorang yang bakhil? Nabi kata kepada Hindun, khuzi, ambillah harta suami kamu, ma yakfiki, sekadar yang mencukupi untuk kamu, wa waladiki, dan anak-anak kamu, bil ma'ruf, dengan yang terbaik. Jadi orang perempuan mereka suka duk basuh baju. Duk basuh baju, ambil seluar suami dia. Tiba-tiba satu hari ambil ada beg dalam tu, ada duit 3,000.
Nak tunggu apa eh? Boleh nak ambil? Boleh tak boleh? Boleh lah, hak mereka kan. Orang suruh pergi mengadu kat jabat kamu, mereka tak mampu. Duk setia lah, baiklah setia, duk makan ikan menu tiap-tiap hari kan. Susah lah apa nak minta payah. Kan nak minta, nak kena teriak dulu nak kena teriak dulu, nak kena macam-macam. Tak tahu lah susah. Jumpa 3,000 tu hak tuan-tuan. Hak isteri dia boleh ambil, tak salah. Di sudut agama tak salah kan. Nak makan susah, nak beli baju susah, anak-anak nak pergi sekolah pun susah nak bagi duit, dikira pekuk kat dia seorang ya. Ambil, tak salah. Setengah orang dia tak faham, tak boleh ambil. Pasal apa tak boleh? Hak dia apa? Kalau seorang isteri, kalau dia minta masak kat dapur 500, sedia baju, basuh baju 500, jaga anak 500, susu untuk anak 500, 2,000. Boleh tak kita bagi? Sebab apa? Sebab tanggungjawab memasak, basuh baju, jaga anak ni tanggungjawab suami. Sebenarnya tanggungjawab suami ni. Kalau orang puan faham, sekejap dia balik nyoh. Dia kata, ustaz mana ajar? Mampu saya. Oh, ustaz ni ajak kahwin lah. Dia di segi hukum macam tu. Dia orang perempuan, dia hanya melayan suami dia saja. Kalau suami dia nak tak mana pun dia kena bagi. Walaupun di atas unta sekalipun, kalau suami dia nak, dia kena bagi. Tapi dalam merah tak payah lah. Faham tak? Dalam merah tak faham? Tak faham, buat faham. Kan? Itu dia punya tanggungjawab dia. Selain pada itu, masak, membasuh, jaga anak, menyusukan. Kalau dia menyusu anak, tak wajib kepada isteri. Kalau ada perempuan lain, dia boleh ambil anak, menyusukan perempuan lain. Tapi kalau tak ada, ketika itu barulah perempuan tu wajib menyusukan anak. Kalau sekiranya dia menyusukan anak dia sendiri, perempuan tu, dia minta upah kepada suami dia, suami kena bagi. Sebab semua ni tanggungjawab kita kan. Tapi mereka ambil alih sebagai ihsan. Sebab itulah satu hari isteri Sayyidina Umar letak ke Sayyidina Umar. Letak. Yang sahabat-sahabat Sayyidina Umar tengok, apa Sayyidina Umar ni senyap saja, takut bini ke? Dengar garang sangat. Main bini meletak senyap. Dah habis meletak tu, kawan Sayyidina Umar tanya, Umar, kamu ni nampak cengeng sangat, garang, ganas tapi bini meletak senyap. Dia kata, hampa tahu tak sebab apa aku senyap? Sebab tanggungjawab aku diambil. Memasak, jaga anak, menyusu dia ambil. Sebab itulah aku senyap, aku yang bersalah. Itu orang yang faham Kalau tak faham, dia tiap nampak sekali seminggu maju. Lepas tu nak pujuk pula payah. Dia nak pujuk tapi benda dah terluka dekat parut tu kan. Memang boleh bagi 2-3 ribu pun, tapi benda luka dekat parut, dia elok clear tak? Tak clear. Tengok parut lekat, parut apa ni? Tak tahu parut apa lah. Dia tak main elok balik dekat parut tu. Contoh. Jadi kita bekerja, cari makan, tujuan dia adalah untuk mendapat pahala. Wang kita dapat, Allah Ta'ala soal, daripada mana duit tu? Duit yang kita dapat daripada mana? Dan ke mana? Dari mana dan ke mana?
Daripada sumber yang halal kepada yang halal. Jangan daripada sumber yang haram kepada yang haram. Kan? Begitu juga orang yang makan benda-benda yang haram. Disebut dalam satu hadis. Hadis ni sebut dalam syarah kitab Faridatul Faraid. La yaqbalullah salatan mri'in fi jawfil haram. Allah Ta'ala tidak terima semayang seseorang itu yang mana dalam rongga dia ada perkara yang haram, ada makanan yang haram. Ketika dia makan benda yang haram, dia tahu benda tu haram dan dia i'tiqad kata benda tu haram, maka berdosa. Perbuatan dia makan benda haram tu berdosa. Kalau dia i'tiqad kata benda yang haram yang dia makan tu dia i'tiqad kata halal, habis akidah dia, jatuh akidah. Tu beza dia. Sebab itulah dunia ni darul amali, negeri beramal. Kita mai ke dunia untuk beramal. Kita beramal dalam amal Islam ni kita beramal ni. Kita sembahyang, kita puasa, zakat, haji, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Itu adalah amalan. Amalan inilah yang nak kita bawa, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Darul amal, negeri untuk beramal. Bukan dunia ni tempat untuk bersedap. Tempat kita nak mai ke dunia nak bersedap, nak seronok, nak melancong, seolah kita ni tak ada tanggungjawab. Kita mai ke dunia, sebab tu Allah Taala kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita mai ke dunia untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah dengan sebenar-benar ubudiyah. Ubudiyah yang menepati syariat, menepati hukum hakam. Barulah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah tuntutan ilahi secara mutlak. Para nabi dan rasul dan juga salafus soleh dituntut oleh Allah beramal untuk hidup di akhirat sebagai darul baqa, negeri berkekalan. Darul baqa tu negeri berkekalan, iaitu akhirat. Dunia darul fana, negeri kemusnahan. A'maru ummati baina sittina wa sab'ina. Kata Nabi, umur umatku di antara 60 70. Siapa yang sampai umur dia 60 70, dia kena bersiap sedia dah, tak lama dah tu. Tak berapa hari dah. 60 lebih tu bersiap sedia dah. 60 70 bersiap sedia dah nak berjumpa dengan Allah SWT. Islam sebagai ad-din, sebagai agama, tidak menghalang manusia mencari kehidupan duniawi yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Islam tak larang kita nak cari kekayaan, asalkan kekayaan yang kita cari itu kekayaan hasil pada benda yang halal. Kaya tak salah. Dengan kekayaan tu boleh kita berbakti kepada Allah. Dengan kekayaan tu kita boleh buat surau, kita boleh buat masjid, kita boleh wakaf, kita buat kebaikan. Itu dunia. Jadi kekayaan tu dia jadi akhirat. Dia boleh syafaat kita di akhirat besok. Dan syafaat ni, kita nak syafaat, kita jangan kita berasa aku ni alhamdulillah lah, aku ni sembahyang semua cukup, amalan semua cukup, kita berasa confident, kita berasa yakin aku ni dah puas dah. Jangan. Kita berasa, kita kena anggap kita ni ada kekurangan di sana dan di sini. Sebab itulah kita, apabila kita berasa ada kekurangan, kita nak memperbaiki diri kita untuk menambah kebaikan kita kepada Allah SWT.
kita memerlukan syafaat. Sebab tu syafaat ni dia ada dua. Yang pertama syafaat ammah, yang kedua syafaat khusus, khassah, khusus. Syafaat ammah ni setiap umat-umat Nabi dahulu. Mereka umat Nabi Adam, mereka pergi jumpa Nabi Adam, nah, untuk bagi syafaat, minta tolong nak masuk syurga. Nabi Adam kata apa? Aku tak boleh memberi syafaat. Umat Nabi Saleh, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Lut, semua umat-umat Nabi ni pergi jumpa Nabi masing-masing untuk meminta syafaat, pertolongan, supaya memudahkan masuk syurga. Semua Nabi-Nabi ni mengatakan kami tidak boleh memberi syafaat. Akhir sekali umat-umat Nabi dahulu ni, akhir sekali mereka pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad pun dia sujud kepada Allah di bawah arasy. Kemudian kata Allah, ya Muhammad, irfa' rasak, isfa', angkatlah kepala kamu, syafaatlah umat-umat. Itu dia panggil syafaat yang umum, yang ammah, umum. Nabi Muhammad dia boleh syafaat semua umat, tak kira umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Adam, dia boleh syafaat. Yang kedua syafaat khassah, syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus ni khusus untuk umat Nabi Muhammad aja. Yang mana orang yang ditetap dah masuk neraka, tiba-tiba Nabi syafaat tak jadi masuk neraka, dia masuk syurga. Nabi syafaat orang yang diseksa dalam neraka, kemudian Nabi syafaat dikeluarkan daripada neraka. Nabi syafaat orang yang ada iman sebesar biji sawi, yang diseksa dalam neraka, Nabi syafaat dikeluarkan daripada neraka Allah SWT. Semua tu syafaat. Man zalladhi yashfa'u illa biiznih, dalam ayat kursi. Itu dalil yang mengatakan ada syafaat. Jadi kita semua memerlukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak syafaat Nabi, kena ikut sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat, sabda, perbuatan, semua tu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut Nabi, bermakna kita ikut Allah. Kalau kita lawan Nabi, bermakna kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara mengikut hawa nafsu. Apa yang Nabi berbicara, bercakap, semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh cari kekayaan. Dengan sebab kekayaan tu dia untuk memudahkan kita beribadat. Dengan sebab kaya, dia beli kereta hak 100,000, hak 160,000. Nak pergi masjid, orang tengok, hebatnya orang Islam ni, beli kereta besar buat pergi masjid. Pahala lagi besar lah. Orang tengok, barulah orang bukan Islam tengok, hebatnya orang Islam beli kereta besar buat pergi masjid. Adakah boleh menggurukan orang bukan Islam? Jadi kita guna kekayaan tu untuk kebaikan. Kita tidak boleh menafikan bahawa setiap orang beriman dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari tidak hanya ingin memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di akhirat saja, malah mereka ingin juga memperoleh kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Kita pun berdoa kepada Allah supaya semayang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar, wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Sebab itulah dalam doa ni didatangkan dengan isim nakirah. Nakiratun qabilu al-mu'assira awakin maqazukira. Maksudnya hasanatan, semua kebaikan, bukan al-hasanata. Sebab tu orang mengaji bahasa Arab, kataan hasanatan tanpa alif lam bermakna nakirah. Nakirah bermakna umum, semua kebaikan. Apa kebaikan di dunia semua kita nak.
Anak baik, isteri baik, semua baik, kehidupan baik, umur baik, rezeki baik, pakaian baik, semua baik. Itu maksud hasanatan yang umum. Setengah orang dia minta, ya Allah bagilah aku kaya. Dia minta khusus. Dia kaya tapi tak semayang. Buat apa? Dia kaya tapi tak keluar zakat. Dia kaya tapi cengar dengan orang. Tak jadi. Sebab tu hasanat itu dia umum. Semua kebaikan dunia kita minta pada Allah. Rabbana, hai Tuhan kami, atina, berilah kepada kami hasanatan. Rabbana atina fid dunya, berilah kepada kami di dunia ni hasanatan, semua kebaikan. Wa fil akhirati hasanatan, di akhirat pun banyak hasanah kebaikan yang kita dapat. Akhirat bukan hasanah bidadari saja. Setengah orang, aku nak masuk nak bidadari ya. Banyak hasanahnya. Makan, minum, bidadari, mahligai, syurga yang tinggi, dan akhir sekali dapat melihat zat Allah SWT setiap waktu, setiap detik dan sebagainya. Itu semua hasanah. Sebab tu kita kena minta umum. Sebagai seorang suami, dia menjadi imam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hak si isteri duduk kat belakang, amin, amin. Tapi yang peliknya, si orang tu imam dia baca sekali ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi si suami ni dia berdoa, dia lepas sembahyang doa, ya isteri dia ikut kat belakang, dia ulang doa ni 3 kali. Yang isteri dia pun amin, 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 amin. Rupanya isteri muda dia nama Hasna. Yang si isteri dia tak tahu apa suami kena ulang 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hasanah, hasanah. Dia tak sebut hasnah, tapi dia sebut hasanah, hasanah. Pelik aku dengar itu iman ni baca sekali ke, tapi suami aku 3 kali. Mazhab mana aku tak tahu. Cek tengok, rupanya dia doa dekat isteri muda. Yang isteri tua pun amin, amin. Bagus ya tu, bagus tak? Oi, bagus. Jadi kita nak hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kalau tuan-tuan nak kaya, setiap malam sebelum tidur baca surah apa? Surah? Apa dia? Surah Al-Waqi'ah. Man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibuhu faqata abada. Barang siapa yang membaca surah Waqi'ah pada setiap malam sebelum nak tidur, lam tusibuhu faqah, dia tidak akan ditimpa oleh kepapaan abadan, selama-lamanya. Maksudnya umur kita kaya, rezeki kita kaya, kehidupan kita kaya, semua kaya yang berbentuk umum. Setengah orang dia kata kaya wang ringgit. Tak. Kalau wang ringgit kaya, jiwa tak kaya. Cuba tengok orang kaya, dia wang ringgit kaya, tapi jiwa dia tak kaya. Setiap malam tak boleh tidur, tak nyenyak. Sebab apa? Harta dia banyak. Lembu dia 200 ekor duk tinggal, takut orang curi lah apa semua. Banyak duit dia, tapi hati dia tak kaya. Hati dia miskin sebab dia berhajat. Hati yang kaya ni dia tak hati dia tidak fokus kepada harta benda. Harta benda ni hanya di tangan saja, tak masuk dalam jiwa. Kalau harta benda masuk dalam jiwa, lingkup manusia. Nak tinggal rumah, takut jaga rumah terbakar lah apa, nak pergi surau, takut tak boleh pergi surau. Awak tak pergi surau, aku tak boleh tinggal rumah, isteri tak ada, takut jadi apa-apa. Tu orang kata jadi macam tu lingkup. Tak boleh. Jangan macam tu. Serah pada Allah. Duk main naik motor dah sampai surau, dapat gate tak tutup lah dah. Balik tutup pula tu. Memang sembahyang habis dah. Duk bimbang, tawakal pada Allah lah.
Berasa payah tutup pula besar. Pak tutup terus. Bimbang sangat. Nah. Milan dah. Saya dah ingat awal lagi. Apa dia? 4. Soalannya masuk detik barat nak dipahami dalil ni seorang mengamalkan dia. Dalil Dalil ni kan mesti barat tapi bayang kuat keluar itu kau buka doa kau beramal. Maksudnya apa-apa benda pun apabila selesai ni surah Jumaat ni, ayat berkaitan dengan surah Jumaat. Apabila selesai semayang fantashiru, maksudnya cari rezeki di atas muka bumi. Maksudnya selepas solat Jumaat tu kita boleh keluar masjid cari rezeki. Kan? Maksudnya di sini tak apalah, dia tak ada masalah. Kita zikirlah. Maksudnya selepas semayang tu kita bagi salam, kita berzikir, lepas tu doa, keluar cari rezeki lah. Maksudnya sebelum Jumaat, kita tak perlulah kita nak pergi kebun ke, nak pergi kita buat benda-benda, sebab dia masa yang singkat dan sempit. Setengah orang sebelum Jumaat tu dia nak pergi kebun, dia nak pergi kuah, nak pergi pasar raya apa semua, dia sempit. Kalau kita nak buat apa pun, pastikan selepas solat Jumaat tu kita pilih mana pun, nak cari rezeki ke nak buat apa. Jadi masa dia terluas. Ayat ni berkaitan dengan sebelum Jumaat dengan selepas Jumaat. Sebab itulah apabila khatib naik baca khutbah, dia setiap hari Jumaat ada malaikat duduk tunggu di tepi pintu masjid. Malaikat tunggu. Di seberang kita. Siapa yang pi malaikat catat nama. Kita tak nampak lah. Kalau kita nampak kau, tak tahu. Ramai pi awal. Malaikat catat nama. Nak bagi duit. Kan? Jadi malaikat siapa pi pun, malaikat tunggu di pintu masjid, malaikat catat. Selepas saja imam naik duduk berkhutbah naik atas mimbar, maka malaikat ni dia tutup buku amalan, dia masuk masjid, dia dengar khatib baca khutbah. Sebab tu apabila khatib baca khutbah, ada orang kat luar duk jual beli, hukumnya adalah haram. Sebelum khatib naik baca khutbah, jual beli boleh lagi, kan? Jual beli ke nak kedai-kedai. Ini jual beli ni melibatkan orang lelaki yang wajib jemaah. Orang perempuan tak apa. Orang perempuan dia tak kena, kan? Lelaki yang wajib jemaah, maksudnya lelaki yang diwajibkan solat jemaah, dia jual beli itu sebelum khatib nak baca khutbah, boleh lagi hukum dia. Apabila khatib naik baca khutbah saja duk jual beli lagi, hukumnya adalah haram. Perbuatan tu haram. Jual beli tu sah, tapi perbuatan tu haram. Jadi soalan di sini maksudnya selepas sembahyang tu kita zikir ke apa lebih kurang, lepas tu kita keluarlah mencari min fadlillah, kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lepas sembahyang balik rumah duduk saja. Maksudnya selepas sembahyang tu boleh cari rezeki. Itulah solat Jumaat. Jadi kita bini berdiri juga. Tadi ni perempuan kita boleh ambil duit kita lah, kita tak boleh kan. Kalau kita ambil duit anak kita tu, tanpa pengetahuan dia tu boleh lah. Duit anak kita? Kita ambil duit anak kita pula. Boleh tak?
Kita nak ambil duit anak kita tak boleh. Kita nak ambil duit anak kita tu hak dia. Kan? Hak dia, kita nak ambil kita kena minta. Macam duit raya ke apa, itu hak anak kita, kita nak ambil kena minta. Kalau kita ambil kena ganti balik hak dia. Kan? Kita boleh. Ambil kita boleh. Boleh. Sebab dia bawah tandang kita. Tak boleh juga dari mana. Anak tu bawah tandang kita. Tapi kalau orang bagi duit kat dia, duit raya ke apa, kita nak ambil tak boleh. Anak yang dia kerja dah, kadang kita bagi duit kat mak dia apa-apa. Dia ambil kerja. Anak yang dah kerja. Yang dah kerja dah. Dia tak bagi duit kat mak dia. Dah mak dia tak bagi duit mak dia tu, mungkin mak dia ambil duit nak senyap apa-apa. Jadi besar. Kalau mak dia susah, maka tanggungjawab anak kena jaga mak dia balik. Kan? Kalau ibu bapa susah, tanggungjawab anak untuk sara ibu dan ayah yang susah. Itu betul. Tapi kalau ibu nak ambil duit anak, pak nak ambil duit anak ni, tak boleh lah, tu hak dia. Kan? Macam jemaah tadi Ustaz. Jemaah tadi kan. Bila kotik naik datang mimbar tu, nak dekat dia duduk dia tak cantik badan dah. Tak cantik badan. Kalau orang pis lepas benda tu, tak ada apa. Tak ada apa. Bagaimana kalau orang pi kotik nak turun dah. Tapi ada ketubah. Nak turun dah, nak jadi imam, nak sembahyang dah, baru sampai. Baru sampai. Bagaimana keadaan dia? Orang yang dia jemaah juga ke? Dia mendengar khutbah, mendengar rukun khutbah, syarat sah jemaah. Syarat sah. Maksudnya kalau dia tak dengar rukun tu, tak boleh. Kalau nak ikut betul-betul, dia tak dengar rukun khutbah yang 5 tu, kan? Kalau kita dengar rukun khutbah yang 5 tu, barulah sah. Itu hukum asal dia. Pulang. Yang bahasa Arab tu lah. Lebih banyak ada kawan-kawan kita yang kotek turun dah. Tak boleh. Imam dah baru sampai. Kerana dia kena mayang Zuhur ke mayang Jumaat? Maksud dia jadi Zuhur, jadi imam juga dia tu. Dia sembahyang Jumaat lah. Kata orang sembahyang Jumaat. Tapi kalau orang tak faham, dia kira jemaah lah. Kan? Sebab ketebak dia tak dengar. Tak dengar, tak boleh ya. Sebab khatib mesti memperdengarkan rukun khutbah kepada 40 orang. Kan? 40 orang tu kena dengar. Dan orang nak sembahyang pun dia kena dengar rukun khutbah supaya dia nak masuk dalam jemaah tu. Itu yang mustautin lah. Orang yang mungkin tempat tu. Tapi kalau orang luar pergi tempat tu pula, musafir lain lah. Kan? Kalau kata sekali-sekala tak terpaksa, tak ada subuh tu tak buat lah tu. Jangan saja-saja kadang-kadang kita terlewat apa. Tapi syarat dia macam tu lah, nak jawab pun dia kena dengar rukun khutbah tu. Mendengarkan rukun khutbah kepada orang yang nak sembahyang solat Jumaat. Dia baru sempurna Jumaat tu. Sembahyang Jumaat lah. Tapi kalau hakim lepas Jumaat tu, lepas khutbah tu tak tahu lah. Bulan pada dia. Ya. Lalai lah. Maksudnya dia lalai daripada perintah Allah, dia termasuk benda-benda yang lalai lah. Yang dunia yang jadi akhirat kita tak lalai. Kalau kita tak lalai, dia jadi akhirat. Kalau dunia yang lalai, dia jadi dunia lah. Tu kata la'ibun wa lahun wa tafaqru bainakum wa takru fil amwat wal aulad. Kan? Kita ada benda tak ceramah kan. Dia kata kalau kita pergi, itu bukan kata bab khutbah, sembahyang dah. Habis dah satu rakaat baru sampai. Lepas tu kita masuk pergi, dia kata kita ikut satu rakaat tu,
Tak lagi imam bagi salam, tambah lagi 1 rakaat. Itu lain. Itu man adraka salatan faqad adraka jumu'ah. Maksudnya kalau dia dapat 1 rakaat jemaah, dia dapat dah jemaah tu. Dia pergi imam 2 rakaat, yang kedua baca surah Fatihah dah. Ataupun imam duduk tengah rokok, dia sedang takbir rokok dengan imam, dapat tamakninah lah rakaat yang kedua. Jadi akhir sembahyang nanti imam bagi salam, dia terus sambung 1 rakaat lagi. Kan, baca jahar. Kalau dia tak dapat, dia kena sempena zuhur 4 rakaat. Niat jemaah tapi sempena zuhur 4 rakaat. Dia ada dapat jemaah lah juga. Mana? Dia ada dapat jemaah lah juga. Janji dia dapat 1 rakaat lah. Jadi dia berubah tak dengar. Dia dapat ke tak? Dapat. Hati bab lain. Dapat lain pula. Bab lain pula. Tapi jemaah tu dia dapat lah. Dia dapat. Kalau tak dapat jemaah tu, dia kena sempena zuhur. Niat jemaah tapi sempena zuhur, bacaan dia sir. Kalau dapat jemaah, sempena jemaah, bacaan dia jahar. Itu masalah lain. Hak masalah tak tadi ni, dia kena dengar syarat dia. Syarat nak solat jemaah, dengar rukun khutbah. Kita ada muskil juga, dia kata main dengan kata khutbah. Rakaat pun tertinggal ada 1. Dapat 1, lepas tu bangun buat 1 lagi. Nak naik ke jemaah juga ke? Dia zuhur ke? Tak apa. Dia dapat 1 rakaat, dapat jemaah. Sebenarnya jemaah lah tambah 1. Kalau tak dapat dalam rakaat yang kedua, dia memang Assalamualaikum. Imam tu dah i'tidal. Dia takbir juga ikut. Tapi niat jemaah. Niat jemaah tapi sebenar zuhur. Tu. Kalau dia imam rakaat yang kedua, imam rokok, dia pun takbir rokok, sempat rokok dengan imam dan sempat dapat tamakninah, dia sempurnakan jemaah tambah 1 lah, baca jahar. Cukup lah. Itu masalah uzur. Itu keuzuran. Tadi dia tak uzur, saja-saja dia melewatkan, menangguhkan sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi walhamdulillah.